الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وخاتم وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Imam, aku juga Tuan Pengurus Surau Ahli Jabatan Kuasa Surau Haji Maksum, seterusnya sidang jamaah muslimin dan muslimat, para asatizah, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah, tanda bersyukurnya kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang kita tak mampu pun nak menghitung. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nescaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi sebagai salah satu tanda kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengakui terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua. Itulah dia tandanya, iaitu kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ucapan menunjukkan tanda bersyukurnya seorang hamba itu di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya, ialah apabila dia dapat apa saja nikmat, dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tuan-tuan yang dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya dalam keadaan sihat. Kalau ada pun sakit-sakit yang memang dah ada, yang memang biasa, kan? Sakit gawat ni, sakit sendi dan sakit-sakit yang lain lah. Tapi maknanya kita masih lagi mampu untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi mampu untuk salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita juga tuan-tuan masih lagi mampu untuk menyuap makanan kita. Kita makan, setiap hari kita makan tuan-tuan, kan sekurang-kurang 3 kali lah. Biasanya kita makan 3 kali. Tapi ada saudara kita, iaitu di Palestin khususnya, mereka terpaksa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam keadaan tenang, tapi mereka duduk dalam keadaan suasana peperang. Kita masih ada lagi rumah tempat kita tinggal. Kita tidur dengan keadaan yang selesa. Tapi saudara-saudara kita ini hanya melihat runtuhan-runtuhan daripada tempat-tempat tinggal mereka. Kalau yang bernasib baik pun hanya tinggal di dalam kemah-kemah ataupun kem-kem pelarian. Kita masih boleh solat di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sejuk, kan, dalam suasana yang tenang. Tapi mereka melihat runtuhan-runtuhan rumah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita masih mampu lagi ke sekolah walaupun hari ini dah mula cuti daripada semalam, kan tuan-tuan. Tapi anak-anak mereka hanyalah belajar dengan keadaan yang serba-serbi kekurangan. Banyaklah lagi tuan-tuan kalau kita nak bandingkan kita dengan saudara-saudara kita di sana. Jadi apa senjata yang Allah SWT katakan kepada kita, kita tak mampu nak mengulurkan senjata lain tuan-tuan. Yang kita mampu mungkinlah dari segi keuangan kita, serba sedikit derma yang kita sumbangkan itu mudah-mudahan. Adalah juga sumbangan yang ataupun peranan yang kita mainkan. Tapi yang paling mudah sekali, saya yakin, kan, sebab itu Allah SWT nyatakan ad-du'a usilahul mu'min. Fa in ta'a ud'uni astajib lakum.
Senjata doa itulah senjata kita orang yang beriman. Dan Allah SWT nyatakan juga, berdoalah nescaya aku akan perkenankan. Jadi saya mengajak tuan-tuan, Tuan Imam pun baca tadi dalam kunut nazilah. Itulah peranan kita tuan-tuan, untuk saudara-saudara kita di sana, kerana mereka belum lagi habis ujian ni tuan-tuan. Tak tahu hari yang keberapa. Saya pun dah tak tengok dah hari keberapa. Kadang-kadang dunia Palestin ni ada telegram ni kan. Selalu saya tengok dulu awal-awal, sekarang dah tak pun nak tengok dah. Beribu-ribu berita yang masuk berkaitan dengan saudara kita di sana. Jadi sebab tu saya mengajak tuan-tuan, teruskanlah berdoa. Kenangkanlah mereka dalam doa-doa kita. Kerana sebaik-baik penolong mereka ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hari ini tak silap saya hari yang terakhir bulan Rejab kan. Terakhir ke ada satu hari lagi. Kita baru sahaja menyambutlah kalau ikut tarikhnya lah. Kalau di Malaysia ni kita sambut Isra' dan Mi'raj, tarikhnya 27. Walaupun ulama berbeza pendapat. Tak kisahlah tuan-tuan tentang tarikh, tapi yang disepakati bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini memang disepakati. Ianya berlaku ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bersyukur tu apa tuan-tuan? Hari ini walaupun kita katakan mungkin 29 Rejab tak silap saya. Maknanya Allah SWT masih lagi memakbulkan doa tuan-tuan. Kan tuan-tuan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab. Wa Sya'ban yang mungkin masuk besok. Kan? Wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah makbulkan juga. Masuk kita ke bulan Sya'ban, seterusnya sebulan lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan saya dan tuan-tuan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para alim ulama. Ulama-ulama dikatakan mereka menunggu 6 bulan awal lagi. Dan mereka berdoa pula lepas tu 6 bulan. Lepas tu supaya amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga kita juga dikurniakan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan itu. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi bulan Ramadan ni pun sebenarnya satu anugerah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tuan-tuan. Kan? Memang anugerah yang dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi antara ibrah pengajarannya apa tuan-tuan, sebenarnya bulan Ramadan ini nak melatih kita supaya bukan saja kuat dari segi fizikal dan mental dan rohani. Bukan saja penting dari segi rohani tuan-tuan, tapi bulan Ramadan inilah nak mengajar kepada kita pentingnya juga kekuatan dari segi fizikal, jasmani kita perlu kuat. Sebab itulah juga ada dalam sejarahnya bulan Ramadan lah juga berlakunya perang Badar kan, dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi antara ada ibadah-ibadah dalam agama kita, Islam yang kita anuti ini, kan, dia perlukan kepada kekuatan fizikal. Dia tak cukup dengan rohani saja, tapi dia perlukan kepada fizikal. Contohnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni nak latih kita kuat fizikal. Walaupun berpuasa, antaranya menahan lapar dan dahaga, tapi kita bukan semata-mata boleh baring tidur sepanjang hari, tidak. Kita disuruh juga bekerja. Buktinya tadi peperangan Badar berlaku pada bulan puasa. Nak tunjuk pada kita perlu kepada kekuatan fizikal ni, jasmani. Kan? Tuan-tuan ni, kawan-kawan kita dah mula dapat surat-surat panggilan tawaran jadi duyuf rahmah ataupun tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuan-tuan yang dapat syabas dan tahniah tuan-tuan, yang dapat wakil daripada Surau K. Haji Maksum. Kan? Saya dah tahu dah sebab kawan saya dah dapat dah. Kan? Dia suami isteri dapat. Antaranya tuan-tuan, baik pun Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kewajipan fardu haji ni hanya sekali seumur hidup. Bagi tuan-tuan yang dah pergi haji pun dah tahulah. Ataupun paling tidak umrah. Haji ni ialah antara ibadah yang memerlukan kita kepada kekuatan
fizikal. Kan tuan-tuan? Umrah lah paling tidak kita tengok kan. Walaupun nampak macam mudah. Kan? Dulu waktu belajar saya kata, oh senang je umrah ni kan. Kan ada berapa rukun je. Kan? Niat di miqat, tawaf, sa'i. Kemudian apa tuan-tuan? Tahallul kan. Nampak macam senang kan. Nampak macam senang je. Tapi bila tuan-tuan yang dah melaluinya, kan terasa kita perlu kepada kekuatan fizikal, betul tak tuan-tuan? Kalau tawaf di sekeliling Kaabah atau dipanggil dataran itu tak apa lagi tuan-tuan. Di dalam beberapa minit saja kan boleh siap. Tapi cuba tuan-tuan kalau ada kesempatan tawaf kat atas kan. Kan saya teringat dah dulu kan nak ambil juga pengalaman. Bila dah hujung-hujung dah lepas dah pun dah lepas mengerjakan haji, bila ada lagi waktu tu. Sebelum balik tu tawaf di atas tu. Biasa saya tawaf kalau saya keluar pukul 2 pagi lah. Cuba tawaf di atas tu. Tak boleh habis tuan-tuan. Sampailah azan subuh tak boleh habis. Sebab dia jauh kan. Pusingan dia jauh. Nak tunjukkan perlu kepada kekuatan fizikal. Sambung pula lepas subuh. Kan? Begitu juga dengan sa'i. Nampak macam dekat kan tuan-tuan? Nampak macam dekat. Tapi sebenarnya dia jauh juga. Dia perlu kepada kekuatan fizikal gitu. Kan nampak macam apa berlari-lari. Bagi yang lelaki lah, bila sampai di tempat-tempat lampu hijau tu kita kena sunat berlari-lari. Kan dia perlu kepada kekuatan fizikal. Begitu juga kalau kita berada di Arafah, walaupun tempohnya kejap saja daripada gelincir matahari, tapi biasa kita pergi daripada awal lagi. Dia juga memerlukan kepada kekuatan fizikal. Dan mengerjakan wajib haji pula apa tuan-tuan? Melontar jamrah. Kan kemah kita jauh. Perlu berjalan hampir 7 km. Semua itu memerlukan kekuatan fizikal. Jadi nak tunjukkan kepada kita, salah satu daripada ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada kita ni, dia perlu kepada kekuatan fizikal. Sebab itu jangan main-main tuan-tuan. Kita kembali kepada saudara kita di Gaza. Sebab itu mereka-mereka yang menyertai tentera-tentera ni tak kira Al-Qassam ke apa semua ke kan. Kekuatan fizikal mereka sangat dijaga. Kan? Nak tunjuk kepada kita penting. Kalau baru berlari sikit pancet dah tuan-tuan, macam mana nak jadi tentera kan. Tuan-tuan tengok sendiri bagaimana beraninya mereka menghadapi kereta kebal yang besar itu. Kan? Mereka pergi begitu saja. Mereka letakkan bom tu sambil berlari je letak. Kan nampak video-video yang mereka rakam kan. Perlunya kepada kekuatan fizikal kepada kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik sebenarnya saya nak cerita lain tuan-tuan, tapi tadi dah mula mukadimah ni kan. Jadi kita kembali sikit kepada tuan-tuan pun saya yakin surau ni dah banyak dah para asatizah, para ustaz-ustaz yang bercerita tentang Isra' dan Mi'raj. Cuma pagi ni saya nak ambil satu je lah tuan-tuan kan. Salah satu ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang sangat besar itu tuan-tuan yang saya nak bawa pagi ini ialah berkaitan dengan satu gambaran yang ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan pun dah dengar dah tahu dah. Antaranya satu kaum yang Nabi dipertontonkan, digambarkan mereka ini satu kaum yang menanam tanaman. Kemudian mereka tuai hasilnya tumbuh lagi. Dan tuai hasilnya tumbuh lagi. Kemudian hasilnya tumbuh lagi. Begitulah dia tuan-tuan seterusnya. Kemudian ketika mana ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah pengajaran daripada peristiwa itu? Maka Jibril menjawab, inilah dia kaum yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka-mereka yang berinfak, yang bersedekah tuan-tuan, pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan yang masih kita tak mampu nak berikan kekuatan kita tuan-tuan, kita pun tak berani terus berikan sumbangan tuan-tuan, tak kiralah melalui mana-mana badan-badan NGO kepada mereka-mereka di Palestin itu contohnya. Itu Allah SWT gambarkan dalam ayat 261 tuan-tuan. Berkaitan dengan gambaran yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi apa tuan-tuan? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Bandingan ataupun derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti mana sebiji benih yang daripada sebiji itu tumbuh pula 7 tangkai, dan daripada 7 tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah yang akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuan. Jadi Allah SWT gambarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan orang yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah SWT. Ini umpama 1 biji benih yang daripada 1 itu pula Allah tumbuhkan 7 pula. 7 tangkai. Maknanya dah kali tu, daripada 7 tu pula Allah pula tumbuhkan pula 100 biji benih daripada itu. Nak gambarkannya maknanya sedekah orang di jalan Allah ini boleh digandakan sehingga sampai ke 700 kali ganda. Malahan Allah kata tadi lebih lagi daripada yang tersebut. Itu yang kita nak ambil pengajarannya, tuan-tuan. Kan, supaya kita ini jangan ada rasa seperti mana gambaran yang Piramli tunjukkan dalam kisah apa tu, yang namanya Haji Bakhil itu kan. Jadi kita jangan ada perasaan bakhil. Dengan kita rasa bahawa harta yang kita miliki inilah hasil daripada usaha kita sendiri. Tetapi sebaliknya ianya merupakan daripada Allah SWT, dan ia juga merupakan satu ujian kepada kita. Kan? Jadi Allah gambarkan tadi orang yang berinfak ini sampai 700 kali ganda. Kalau kita kembali kepada zaman kita hari ini, ada tak tuan-tuan yang kita melabur yang boleh diberikan sampai 700 kali ganda? Saya rasa tidak ada. Kalau ada pun hanyalah dipanggil istilahnya scammer sekarang. Kan? Ataupun kita sebut bahasa kasarnya penipu. Memang ada tuan-tuan, memang ada. Jadi sekarang ni menggunakan, kadang-kadang dengan ahli politik, kadang-kadang digunakan ustaz-ustaz selebriti, ustazah-ustazah selebriti, tiap hari keluar. Kan, kalau tuan-tuan ada media sosial kadang-kadang nampak terkejut. Ustaz ni biar betul. Kan, ustaz-ustaz yang glamour-glamour tu kan muka dia. Dan memang ustaz-ustaz ini, para pendakwah yang glamour-glamour ini, yang kita panggil selebriti ini kan, memang mereka menafikan, tak larat nafi dah mereka. Kan, memang digunakan. Kadang saya pun tanya juga, saya saja capture keluar daripada FB tu kan. Labur sehari 2 hari dapat untung banyak ni. Siapa tak nak kan tuan-tuan? Kan. Saya saja tanya, kadang saya PM ustaz ni betul ke? Dia kata tak percaya, itu semua penipu. Kan? Lebih baik tuan-tuan masuk je dalam institusi yang diyakini, tabung haji ke. Tak kisahlah tuan-tuan dapatlah berapa persen, kurang-kurangnya diyakini. Masuklah mana-mana lagi yang tuan-tuan yakin. Jangan main masuk je. Sebab ni kadang-kadang ni tuan-tuan nak ceritanya sebut pasal skema ni kan. Laporan yang saya ambil ni tuan-tuan kan. Laporan daripada Metro TV ni. Daripada 2019 hingga 2021 tuan-tuan. Yang dilaporkan ni tuan-tuan ada 51,631 kes penipuan yang dipanggil penipuan secara online, yang menyebabkan kerugian lebih daripada 1.61 bilion ringgit. Banyak tak banyak tuan-tuan? Banyak. Dan ramai dah sahabat-sahabat kita yang terkena. Kan? Kalangan ustaz pada juga. Ada seorang ustaz dia kata, Allah, dia kata, ana silap betul, dia kata. Kan? Ana pergi laburkan 30,000. Banyak tak tuan-tuan? Banyaklah 30,000. Lebur, bukannya melabur, akhirnya lebur dalam sekelip mata sahaja. Kan? Kemarin ada beberapa hari lah, ada seorang, saya selalu tak angkat telefon kalau tak keluar nama ni tuan-tuan kan. Tapi hari tu saya angkat. Saya angkat terus-terus dia kata. Tapi dia sebut nama saya betul lah. Kan, nama saya betul, tak tahulah. Saya dah agak hati buruk sangka saya ni scammer ni kan. Tapi bila saya test dia kan, 2-3 nama betul lah. Rupanya kawan-kawan sekolah lama dahulu, sekolah-sekolah zaman sekolah menengah dulu. Tapi yang tak bestnya apa dia kata? Man, dia kata. Boleh tak aku nak pinjam? Sebab ayat itu ayat scammer tuan-tuan kan. Man, boleh tak nak pinjam? Saya terus pangkah je.
Kalau 10-20 ringgit saya bagi. Kalau lebih banyak-banyak pada tu saya memang surrender lah. Saya cakap saya bukan sahabat yang baik. Saya bukan kawan yang baik. Saya tak bagi. Kan dia nak pinjam ribu-ribu tuan-tuan. Memang saya cakap terus lah. Saya tak bagi kalau ribu-ribu ni. Sebab ayat dia pun dia kata nanti petang saya bayar. Nampak tuan-tuan kan ayat skema kan nanti petang saya bayar. Saya masukkan balik. Jadi saya mengambil sikap berburuk sangka lah. Lagi memang tak ada pun tuan. Kalau ada memang ada juga. Tapi maknanya keperluan saya rasa lebih banyak lagi lah. Jadi saya memang cakap terus terang lah. Saya bukan sahabat yang baik. Saya kalau ribu-ribu ni saya tak bagi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tapi maknanya ramai orang tertipu tuan-tuan. Ni terutamanya media sosial lah. Yang kalau saya tak banyak lah. Saya ada Facebook lah saya tengok kan. Memang setiap hari benda ini keluar tuan-tuan. Tapi nak katanya tadi, kenapa ramai juga yang tertipu? Kenapa ramai juga yang menjadi mangsa? Kan salah satunya kenapa tuan-tuan? Salah satunya kerana sifat tamak kita. Betul tak tuan-tuan? Memanglah yang bernasib baik, yang masuk ini mereka memang sempat merasa. Untunglah mungkin sekejap dia bagi untung sikit. Lepas tu mulalah nafsu kita dipancingnya begitu kan. Kita akan laburkan balik dengan duit yang ada tadi yang akhirnya lingkup. Dan begitulah juga kita akan tarik mungkin kawan-kawan yang lain tertarik juga sama-sama juga. Dan akhirnya lingkup. Ketika itu barulah depression dan sebagainya. Sedangkan yang Allah SWT sebutkan, yang Nabi digambarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini tadi. Kalau kita melabur dengan Allah SWT, dijamin tidak akan rugi, dijamin tidak akan ada penipuan. Cuma syaratnya kita ikhlaskan niat kita kerana Allah SWT. Habis itu tak mana nak nampak? Ya betul kita tak nampak lah angkanya sebab tu kita di dunia. Tapi kita akan nampak nanti keuntungannya ketika mana kita bertemu dengan Allah SWT. Sebab Allah dah janjikan tu. Keuntungan. Sebab itu dalam peringatan yang lain Allah sebut, nanti kita ketika mana hampir-hampir nak mati ni pun, kan? Kita minta tangguh dengan Allah SWT. Kenapa tuan-tuan? Apa amalan yang kita nak buat? Iaitulah dia amalan nak bersedekah. Sebab waktu tu baru kita nampak pentingnya sedekah kita. Kan? Waktu tu lah. Nak minta tangguh sekejap, ya Allah. Sebab antara amalan yang kita nak buat dikatakan dalam ayat tersebut. Ayat apa? Tuan Imam kita hafal ni ayat ni kan. Saya tak hafal tuan-tuan kan. Ayat ke-10 ni tuan-tuan. Kita akan minta nanti apa? Kita akan minta tangguh supaya kita nak bersedekah. Tak tangguh. Kan kita nak keluarkan duit-duit kita tadi. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ni tuan-tuan kan. Kita nak minta tangguh. Wahai Allah, tangguhkanlah sekejap supaya aku boleh antara amalan yang kita nak buat lah. Kalau kita minta tangguh nanti ketika mana kita nak meninggal dunia nanti, kita kata kita nak melakukan amal sedekah. Dan waktu tu dah tak ada kesempatan lagi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Jadi sedekah ini ketika mana sekarang? Ketika mana kita masih lagi hidup sihat di dunia ini. Cumanya masalahnya tuan-tuan, kita ada lagi satu musuh selain daripada nafsu yang memang ada dalam diri kita. Kita ada satu musuh yang namanya syaitan. Sebab itu pagi ni sebenarnya saya nak bawa cerita tentang belitan tipu daya iblis ataupun talbisul iblis. Jadi syaitan ni dia berusaha kepada kita. Sebab ketika mana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia berjanji dengan Allah, dia akan nak bawa seberapa ramai pengikut dia jadi pengikut dia. Sama-sama dia esok dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, fal iyazubil. Sebab itu dalam kitab ini disebutkan, Ibnu Jauzi menyatakan apa tuan-tuan? Ibnu Jauzi kata ada 6 lebih kurang 6 tingkatan. Ibnu Qayyim kat Ibnu Jauzi tuan-tuan. Imam Ibnu Qayyim menyatakan ada 6 tingkatan godaan dan tipu daya iblis. Secara ringkaslah tuan-tuan kita nak ambil pada pagi ini. Yang pertamanya apa tuan-tuan? Iblis ni yang paling tinggi yang dia nak ialah dia berusaha nak mengkafirkan manusia dan menjadikannya syirik. Ini paling tinggi tuan-tuan. Sebab itu dia akan berusaha kepada kita sampailah nanti ketika mana kita sakaratul maut. Sebab itu dah dianjurkan kepada kita dalam doa kan. Yang Tuan Imam kita selalu baca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil
Ya Allah, mudahkanlah kami ketika mana menghadapi sakaratul. Tak dikatakan tuan-tuan. Memang dia akan berusaha tuan-tuan. Dia akan duduk ketika mana kita sakarat. Itulah saat peluang terakhir kepada syaitan nak ajak dia. Nak ajak kita menyesatkan kita jadi golongan, jadi pengikut dia. Sampai keadaan sakarat. Digambarkan juga, dikatakan nanti kadang-kadang dia menyerupai mak kita. Dia mendakwa dia ibu kita. Dia kata, wahai si Fulan. Kita lah disebut nama kita kan, wahai Azman, na'udzubillah kan tuan-tuan. Akulah ibumu yang dulu menyusukan kau. Ikutlah aku. Dia merayu pada kita tuan-tuan saat sakarat kita nanti. Sebab tu kita minta dengan Allah. Saat-saat genting itu kan. Saat-saat paling genting itu tuan-tuan. Kita nak berpisah dengan dunia. Ini pun dia cuba juga nak menyesatkan kita. Itu tingkatan yang pertama kata Ibn Qayyim. Kan? Apa yang tingkatan? Godaan yang paling besar lah. Yang keduanya, peringkat bid'ah. Ini pun dah banyak kali disebutkan tuan, ciptaan baru ibadah. Iaitu iblis berusaha pada setiap tahap ini. Pada tahap ini untuk menjadikan kita ini manusia ni lebih suka mencipta bid'ah dan beramal dengannya dalam bab ibadah yang tidak ada asas langsung. Contohnya tuan-tuan kan. Tapi selagi mana ada asas, ada dalil umum, kita teruskan. Kan? Ini memang tidak ada memandai-mandai contohnya. Kan? Sesat bukan lagi bid'ah lagi tuan-tuan, sesat terus kan. Sembahyang subuh kita nak qasarkan. Boleh tuan-tuan? Subuh mana ada qasar dah. Kan? Dia yang qasar ni hanya 4 sahaja kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di tahap yang kedua ni dalam perkara-perkara bid'ah. Yang ketiganya kata Ibn Qayyim, tahap perlakuan maksiat dan dosa besar. Dia akan cuba mendorong kita manusia ini melakukan maksiat dan dosa besar, mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya yakin tuan-tuan yang jadi ahli jamaah dan surau ni, insya-Allah kan, mudah-mudahan Allah SWT pelihara saya dan tuan-tuan daripada melakukan dosa ini. Kan, dosa-dosa besar, apatah lagi dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibn Qayyim kata kalau dia gagal juga tahap yang ketiga ini, dia akan pergi kepada peringkat yang keempat. Apa dia peringkat yang keempat? Iaitu peringkat dosa-dosa kecil. Ini saya yakin kadang-kadang kita pun buat juga tuan-tuan, sama ada sedar ataupun tidak. Kan? Dosa kecil. Kan? Jadi dia akan dorong kita buat, alah, sikit je, kecil je kan. Nanti istighfar Allah SWT ampunkanlah. Kan? Memang kadang-kadang kita tak sedar pun tuan-tuan, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa panca indera kita. Sebab itulah kita kena selalu beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kecil ini Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Memang kita mengakui tuan-tuan banyak dosa kita. Macam-macam yang kita tengok dengan mata kita, kan? Macam-macam yang kita dengar daripada telinga kita. Dalam keadaan kehidupan kita hari ini lagi banyaklah tuan-tuan. Itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau tuan-tuan berjaya juga kekang diri tuan-tuan daripada melakukan dosa kecil, ini memang hebatlah. Kan? Bukanlah hebat, tapi maknanya kira tahap yang tinggi jugalah. Kan? Dia akan pergi pula kepada stage yang kelima tuan-tuan. Dia akan berusaha menyibukkan manusia itu dengan hal ehwal yang harus, sehingga lalai dan habis waktunya dengan hal-hal yang tersebut. Walaupun perkara-perkara itu harus. Kan? Medang tuan-tuan, boleh tak medang? Bolehlah jumpa kawan-kawan lah, niat nak jumpa ni ustaz, nak sambil dengan tazkirah. Kan? Tapi kalau dah asyik medang pagi petang, tengah malam kan. Kadang-kadang kita tengok kan, kita balik tengah malam kan. Ada lagi yang medang. Semalam saya bergerak pukul 4 pagi nak mengelak jam lah tuan-tuan kan. 4 pagi ambil anak di Dungun kan. Jujur alhamdulillah. Tol Gombak selesai tak kena, tol Bentung tak kena kan. Lepas tu boleh sampai ke Dungun pukul 9 lebih. Pecut pula patah balik ke Gambang pula, ambil anak seorang lagi, lepas tu baru balik ke Meru. Bila saya tengok perjalanan daripada arah KL ke sana pun memang penuh kan. Sama juga highway utara selatan pun dah melekat lah. Saya alhamdulillah menyongsang arus, selamat lah. Tak kena juga. Tak kenalah, tak merasalah jam kan tuan-tuan. Yang merasanya apa? Merasa toll free. Kan hari ini pun ramai juga.
Kan saudara sahabat saya Saiful Ridwan dia baru nak balik ke Dungun. Dia orang isteri dia orang Dungun kan. Ha? Kan saya kata saya dah pergi dah kampung tuan semalam. Kan. Baik, kita kembali tuan-tuan. Ha? Jadi kita ni tuan-tuan kadang-kadang dalam perkara harus ni tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita terlalai, dilalaikan oleh syaitan. Dan yang keenam, dia akan berusaha menyibukkan manusia dengan amalan ibadah yang kurang utama, lalu tertinggal dan melipat dan melupakan yang afdal. Kadang-kadang kan kita terlupa buat benda-benda yang lebih yang tak berapa nak utama. Ini perlu kepada ilmu lah tuan-tuan kan. Fiqh aulawiyat dia panggil. Contohlah kita sebut pasal Ramadan ni tuan-tuan. Patutnya sembahyang fardu 5 waktu itu yang lebih utama. Bagi orang lelaki sembahyang tempatnya ialah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dia mendengar azan. Tapi kadang-kadang masyarakat kita sebab itulah Ramadan je surau dan masjid penuh. Alhamdulillah lah Ustaz, adalah juga. Ya betul tuan-tuan, kita tak nafikan, itu bagus datang. Tapi maknanya kadang-kadang inilah tadi tak cerita nak kaitkannya kita tadi. Yang lebih afdalnya sembahyang fardu 5 waktu tu tuan-tuan. Kan? Bukan sembahyang tarawih. Itu Ustaz tak payah pergi, jangan salah faham. Tarawih datanglah juga. Kan? Tapi nak segi kata dari afdalnya salat berjamaah ini ialah yang fardu itu. Yang tarawih itu sunat. Sebab itu dalam sirahnya Nabi, dia berapa malam je dia sembahyang tarawih berjamaah, lepas tu dia tak pergi dah. Kan? Dia sembahyangnya di rumah. Itu contohlah tuan-tuan kan. Kemudian kadang-kadang kita melupakan juga yang sunnah-sunnah ni. Kan? Lepas sembahyang isyak kita tak buat sunat ba'diyah. Kita baca surah Al-Mulk je tak baca. Bukan tak bagus-bagus tuan-tuan, amalkan. Tapi maknanya lepas baca surah Al-Mulk tu tadi, kita bangunlah pula solat sunat yang lebih utamanya tadi. Jangan kita baca surah Al-Mulk, tinggalkan pula solat-solat ba'diyah. Itu contoh-contohlah tuan-tuan. Begitulah juga dengan bab yang kita sebut, yang saya sebut tadi. Berkaitan dengan sedekah ni tadi kan. Berkaitan dengan sedekah ni tadi. Jadi saya nak baca satu lah tuan-tuan kan. Sedekah yang tidak disukai iblis. Wa minhum may yatasaddaqa 'alal ajanib wa yatruku birral aqarib wa hum awwalu bi. Wa bi isnadin an Sulaiman bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sadaqah 'alal muslimin sadaqatu was sadaqatu 'ala zawir rahim isnatan. Sadaqatun wasilatun wa minhum may ya'lamu fadilata tasaddaqa 'alal qarabah illa ayyakuna bainahuma adawatun dunyawiyatun fayamtani'u min muwasatihi ma'a ilmihi bi faqrihi walau wasahu kana lahu ajru sadaqah wal qarabah wa mujahadatil hawa. Wa qad ruya an Abi Ayyub al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna afdalas sadaqah ala zirrahim kashih. Qala al-musannif rahimahullah wa innama qubilat hadhihi sadaqah wa fudilat limukhalafatil hawa fa inna man tasaddaqa ala zi qarabatin bi hubbati faqad ittafaqa ala hawa. Nak ceritakan tuan-tuan, saya bacakanlah maksudnya kan. Di antara mereka ada yang memberikan sedekah kepada orang yang tidak mempunyai pertalian saudara, sementara saudaranya sendiri yang memerlukan diabaikan. Sedekah ni dah bagus dah tuan-tuan, tapi jangan kita tertipu dengan syaitan tadi. Kan dia cuba juga nak menipu kita. Dia putar belitnya, ditipu juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni suka dah bersedekah, tapi kita sedekah kepada orang yang jauh-jauh dulu tuan-tuan, sedangkan kita melupakan saudara kita yang terdekat. Kan? Kita ada adik-beradik kita, contohnya anak-anak saudara kita yang dalam kalangan yang miskin lah kita kata. Ni tak lama lagi nak buka sekolah, tuan-tuan cuba tengok keperluan sekolah. Kan memang semuanya dah tinggi, van sekolah pun dah naik juga. Kan? Kadang-kadang kita bersedekah-sedekah ni bagus tuan-tuan. Cumanya kita nak sebut tadi, kadang-kadang kita tertipu dengan iblis ni tadi, syaitan ni tadi. Kita bersedekah pada orang yang jauh-jauh tu, sedangkan ada ahli keluarga kita yang terdekat yang lebih sepatutnya kita sedekahkan. Inilah yang kita katakan tadi, tipu daya syaitan ni tadi. Kan? Patutnya apa tuan-tuan? Patutnya kita dahulukan saudara-saudara kita yang terdekat. Sebab tu kata
Sulaiman bin Amir dia berkata apa? Aku mendengar Rasulullah bersabda sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah sedekah sahaja. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada keluarga ada 2 pahala. Ini Nabi SAW sebut tuan-tuan. Sedekah dia ada pahala sedekah dan dia ada pahala menghubungkan kekeluargaan ataupun silaturahim. Ada di antara mereka yang mengetahui kelebihan bersedekah kepada kaum keluarga, tetapi mereka mempunyai permusuhan sesama mereka. Ini pun satu penghalang juga tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita bergaduh dengan mungkin adik-beradik kita dan kita tahu dia miskin, sebab tu kita tak nak sedekah. Tapi kata Nabi dalam hadis ni, kalaulah kita dapat membuang perasaan tadi itu kerana ada permusuhan bab keduniaan tadi dengan adik-beradik kita tadi, itulah sedekah yang lebih utama yang dapat kita melepaskan diri daripada tipu daya syaitan ini tadi. Maknanya kita dah bab permusuhan dunia tu kita tinggalkan, letak tepi. Kita sedekah, kita ada lagi pahala 2 tadi. Dah lah pahala 1, pahala sedekah. Satu yang keduanya ialah pahala apa tuan-tuan? Pahala menghubungkan silaturahim dengan saudara kita yang terdekat. Ini sebenarnya lebih utama dan lebih bagus lagi daripada kita sedekah kepada orang lain. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan sebagai pengajaran pada pagi yang penuh dengan ketenangan ini tuan-tuan. Sedekah lah tuan-tuan kan. Cuma tadi yang lebih utama jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya syaitan ni tadi yang dikatakan talbisul iblis yang saya sebut hadisnya dalam kitab ni tadi, ialah jangan kita sampai tertipu tadi. Kan? Kadang-kadang kita utamakan orang lain yang jauh-jauh. Bukan salah, tak salah tuan-tuan. Tetap dapat pahala. Tapi Nabi kata satu je, pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada kaum keluarga kita yang terdekat, kan? Sebab tu saya kata tadi, ni suasana sekarang ni tak lama lagi kita nak buka sekolah. Kan? Kita perlu mungkin ada anak-anak saudara kita, cucu-cucu saudara kita ataupun yang mana kerabat kita lah, ahli keluarga kita. Kita utamakan mereka dahulu tuan-tuan. Memang kosnya terlalu tinggi sekarang. Dah tak ada dah harga baju yang RM10 ada lagi tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan tengok, saya tengok ada saya bawa tadi kan, saya tengok, semuanya harganya tinggi-tinggi. Kan, kalau ada seorang anak, kalau dia pula ada anak yang lebih ramai lagi, maknanya banyak keperluannya. Jadi mengambil pengajaran daripada hadis ni tadi tuan-tuan, bersedekah tu dah bagus dah. Cuma yang lebih bagus lagi, kalau di antaranya itu yang sepatutnya kita sedekahkan tadi ialah kepada kaum keluarga kita. Tapi kalau kaum keluarga kita semuanya kaya-kaya, tuan-tuan, tak apalah, sedekahlah pada yang orang miskin yang lain. Tapi kalau ada kerabat kita, ahli keluarga kita yang lebih memerlu pengajaran daripada hadis ni, kita utamakan mereka dahulu, barulah kita pergi kepada orang yang lain yang bukan kerabat kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita mengambil pengajaran daripada salah satu ibrah daripada peristiwa Isra' Mi'raj tadi. Mudah-mudahan yang kita dah dengar tadi, kita dapat ganjaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kan, yang Allah gandakan sampai 700 kali ganda dengan sedekahnya itu. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat semua tuan-tuan ibrah daripada peristiwa Isra' Mi'raj, walaupun peristiwa Isra' Mi'raj yang terbesar sekali ibrahnya ialah berkaitan dengan solat. Mungkin kita tak dapat semua nak amalkan semua, kita amalkan yang ini tuan-tuan kan. Yang saya bawa pada pagi ini, saya nak mengajak tuan-tuan supaya teruskan bersedekah. Bersempena juga, saya kata tadi tak lama lagi kita nak buka sekolah mungkin. Tuan-tuan yang dah tak ada anak mungkin tak rasa sangat. Tapi tetap boleh bersedekah tadi, macam saya kata tadi, pada ahli keluarga, cucu-cucu kita mungkin, cucu-cucu saudara, bagi peringkat atuk-atuk lah. Ataupun pada peringkat yang bapa-bapa, mungkin kita mampu, kita bersedekah kepada anak-anak saudara kita yang tak mampu. Jadi mudah-mudahan kita dapat seperti mana yang digambarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tadi, yang kita akan tuai hasilnya bila mana tuan-tuan? Bila mana kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya secukup sekadar itu tuan-tuan. Pada pagi ini saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala andainya apa yang saya sampaikan ini tidak bertepatan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon berbanyak kemaafan daripada tuan-tuan andainya ada bahasa-bahasa yang saya gunakan yang tuan-tuan tak suka mendengarnya. Saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan. Sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.